kemudian dia kenal lebih mendalam, lebih detail lagi tentang orang tersebut, maka cintanya tu semakin hari semakin bertambah. Macam mana? Hari ni dia tahu orang ni makannya begini, kegemarannya begini. Jadi semakin hari semakin bertambah kecintaannya. Jadi itulah tujuan kita meneruskan bacaan Syama'il Muhammadiyah. Mudah-mudahan semua yang hadir pada malam ini ataupun yang belum hadir ataupun yang akan hadir nanti, mudah-mudahan kita dapat hadir sehingga khatam bacaan Syama'il Muhammadiyah ini, insya-Allah. Suara korang jelas ya? Jelas. Okey, baik. Ada yang kata kurang jelas tadi. Okey, tamam. InsyaAllah. Kita akan mulakan dengan niat belajar daripada Imam Al-Haddad. Sama-sama kita boleh bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Tamam. Alhamdulillah dah jelas. Okey, baik. InsyaAllah kita akan mulakan pada malam ini berkaitan dengan bab mengenai berwangi-wangian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi nak tanya, pada malam ini ada tak sesiapa yang sudi untuk bacakan hadis yang pertama untuk malam ini? Ada yang nak baca? Kalau ada yang nak baca boleh buka mic. Ada sesiapa yang nak baca hadis untuk malam ini? Hadis 216. Boleh saja. Bismillah. InsyaAllah. Sesiapa saja yang nak baca boleh. Kalau tak ada tak apa, saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-216. Haddatsana Muhammad bin Rafi' واحد قالوا حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا شيبان عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam memiliki sebotol minyak wangi yang dengannya baginda mengharumkan dirinya. Jadi hadis yang pertama menceritakan tentang Nabi SAW ni ada sebotol minyak wangi. Sukatun yatatayyabu minha. Sukah ni ada dua pendapat. Sukah ada dua pendapat. Ada yang mengatakan perkataan sukatun ni dia adalah bekas minyak wangi. Dan ada yang memberi penerangan sukah ini bermaksud minyak wangi itu sendiri. Jadi perkataan min, kalau dalam bahasa Arab, sukatun yatatayyabu minha. Perkataan min di situ ada dua. Satu min littaba'id, satu min lilibtida'. Jadi mengikut fahaman yang zahir daripada hadis ini, menerangkan bahawasanya sukatun itu adalah bekas yang mana
Nabi letakkan di dalamnya minyak wangi. Jadi rasanya semua yang ada dalam ni rasanya semua ada minyak wangi. Tak kisah yang muslimin ke, yang muslimah ke, rasanya semua ada minyak wangi. Jadinya dengan adanya minyak wangi tersebut, kita niatkan dengan adanya botol minyak wangi ini, mudah-mudahan aku dapat mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang memberi maksud bekas minyak wangi itu adalah min lil ibtida kalau dalam bahasa Arabnya, yaitu bermaksud bekas. Adapun min lil tab'id itu memberi maksud subkah itu adalah minyak wangi yang digunakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk hadis yang pertama itu menceritakan bahawasanya Nabi pun ada sebotol minyak wangi. Sedangkan kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana dirinya tu peluhnya itu sudah bau wangi seperti bau kasturi. Tapi Nabi nak ajarkan kepada umatnya bahawasanya kalian semua kena bawa minyak wangi ini. Kenapa? Kerana kalian boleh pakai supaya banyak faedah yang kalian boleh dapatkan daripada minyak wangi itu sendiri. Kemudian dalam syarah Syama'il Muhammadiyah berkaitan dengan minyak wangi ini dituliskan untuk kaum lelaki disunatkan ataupun digalakkan untuk pakai minyak wangi ini di mana antaranya, ini boleh catat lah, kaum lelaki boleh catat, kaum perempuan pun boleh catat juga. Kaum lelaki digalakkan memakai minyak wangi yang pertama pada hari Jumaat. Kita nak pergi sembahyang Jumaat tu, itu digalakkan dan disunatkan untuk kita memakai minyak wangi. Kemudian pada 2 hari raya, hari raya Aidilfitri, hari raya Aidil Adha, itu pun disunatkan juga untuk memakai minyak wangi. Kemudian untuk kaum lelaki yang pergi solat berjemaah di masjid ataupun di surau atau di mana-mana, itu pun disunatkan juga untuk kita ni memakai minyak wangi. Kemudian ketika membaca Al-Quran, ketika menuntut ilmu, ketika berzikir, mengingati Allah Subhanahu wa taala, dan ditambah lagi yang akhir adalah ketika mana pasangan suami isteri ini untuk yang dah berkahwin ataupun yang bakal berkahwin ataupun yang akan berkahwin nanti tak menjadi masalah. Ditambahkan untuk pasangan yang sudah berkahwin, lelaki dan juga perempuan, maka ketika mana mereka ingin duduk bersama ataupun mereka ingin bersama, maka disunatkan juga untuk mereka ini berwangi-wangian dan diberitahu bahawasanya ini adalah sebaik-baik orang kata kehidupan. Bila mana bersama, bila lelaki dan perempuan, suami isteri itu bersama, maka ianya adalah sesuatu benda yang baik. Okey, ada yang bertanya, perempuan boleh pakai minyak wangi ke selepas berwuduk dan solat? Itu nanti kita akan syarahkan pada hadis yang seterusnya. Ada menceritakan tentang minyak wangi yang boleh dipakai oleh perempuan dan macam mana minyak wangi yang dipakai oleh lelaki. Kemudian ditambahkan lagi kebaikan. Ini faedah. Kebaikan yang ada pada minyak wangi, ianya bukan hanya diperolehi oleh orang yang ada minyak wangi. Ini faedah. Kebaikan yang ada pada minyak wangi, dia bukan hanya didapati oleh orang yang ada minyak wangi sahaja, tapi orang lain pun boleh dapat kebaikan daripada minyak wangi tersebut. Sebagai contoh, seseorang itu dia ada minyak wangi, dia pakai, diri dia wangi. Kemudian orang yang datang bertemu dengan dia, orang yang ingin bercakap dengan dia, orang yang ingin bermuamalah dengan dia pun mendapatkan kebaikan, iaitu dia rasa senang dengan minyak wangi tersebut. Jadi dia datang nak bercakap pun dengan bau yang wangi, maka dia berada dalam keadaan yang selesa.
Jadi kebaikan minyak wangi ini bukan hanya ada pada orang yang membawanya atau orang yang memakainya, tapi didapati juga orang yang datang ataupun orang yang ada di sekelilingnya. Macam satu contoh yang diberitahu tu, kalau kita berkawan dengan orang yang menjual minyak wangi, maka kita pun akan dapat tempias bau wangi tersebut. Tapi kalau kita berkawan dengan orang yang buat besi, maka kita pun akan dapat percikan-percikan daripada besi tersebut. Kemudian hadis yang kedua untuk malam ini, hadis siapa yang nak baca? Untuk hadis yang kedua 217. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala hadatsana Muhammad bin Basharin qala hadatsana Abdurrahman bin Mahdiin qala hadatsana Azratu bin Thabitin an Thumamah bin Abdullah radhiyallahu anhu wa anhum qala kana Anas bin Malikin la yarudu tiba wa qala Anas inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yarudu tiba. Sumamah bin Abdullah radhiyallahu anhu menyatakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu tidak pernah menolak pemberian minyak wangi. Anas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak pemberian minyak wangi. Baca lagi satu hadis tu yang bawah. Wa bihi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'idin qala hadatsana bin Abi Fudaikin an Abdullah bin Muslim bin Jundubin an abihi an ibn Umar radhiyallahu anhuma wa anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathun la turaddu alwasaidu wad-duhnu wal-labanu. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ada 3 pemberian yang tidak boleh ditolak, iaitu bantal, minyak wangi dan susu. Jadi hadis yang kedua dan hadis yang ketiga untuk malam ini menceritakan bahawasanya Nabi SAW tidak menolak pemberian minyak wangi. Nabi SAW tidak menolak pemberian minyak wangi. Jadi bila ada orang bagi minyak wangi, Nabi akan ambil. Maksud ambil itu bukan ambil semua. Jadi macam kita pergi ke majlis maulid contohnya. Kan ada orang akan calik minyak wangi semasa mahal qiyam, maka kita terima sahaja minyak wanginya. Sama ada kita nak pakai, nak sapu satu badan ataupun tak, itu nombor 2. Yang penting kita ambil dulu minyak wanginya. Biarkan disapu dulu dengan niat kita ingin mencontohi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang kedua untuk malam ini, yang daripada Sayyidina Anas bin Malik. Siapa Sayyidina Anas bin Malik? Sayyidina Anas bin Malik ini adalah khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumamah bin Abdullah dia mengatakan bahawasanya dia nampak Sayyidina Anas bin Malik ni tak tolak minyak wangi. Ada orang bagi kat dia, dia tak tolak. Kemudian jadinya mesti dia tertanya-tanya, kenapa dia buat macam tu? Kenapa Sayyidina Anas buat begitu? Kemudian Sayyidina Anas bin Malik memberitahu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak menolak minyak wangi. Jadi dia tu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak menolak pemberian minyak wangi. Kemudian hadis yang ke-218 daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ada 3 perkara ataupun ada 3 pemberian yang tidak boleh ditolak, iaitu yang pertama adalah bantal, dan yang kedua adalah minyak wangi, dan yang ketiga adalah susu. Ini 3 pemberian yang tidak boleh ataupun yang Nabi bagi tahu jangan tolak akan 3 pemberian ini. Untuk susu, dalam hadis ini disebutkan al-laban, iaitu susu. Dalam riwayat yang lain digantikan al-laban tersebut dengan ad-duhun.
Ad-duhun ni minyak rambut ataupun minyak yang dipakai pada janggut, pada jambang. Itu minyak. Tapi yang dalam hadis ini disebutkan 3, iaitu bantal. Bantal ni sama ada kita gunakan untuk letakkan kepala ataupun kita duduk. Orang kata macam cushion. Diberikan untuk kita duduk di atasnya. Dan juga ad-duhun. Ad-duhun di sini memberi maksud minyak wangi. Ad-duhun dalam hadis ini, saya silap. Ad-duhun dalam hadis ini dia beri penerangan ataupun diterjemahkan kepada minyak wangi. Adapun dalam riwayat lain, ad-duhun tu memberi maksud minyak rambut. Kemudian al-laban, susu. Jadi daripada hadis ini apa yang kita perolehi, apa faedah yang Nabi nak tunjukkan? Kenapa jangan tolak bantal kalau orang bagi bantal? Dan kenapa kalau orang bagi minyak wangi itu jangan tolak? Ataupun minyak rambut. Dan kalau orang bagi susu, susu di sini memberi maksud makanan lah, makanan ataupun minuman. Jadi hadis ini dia menceritakan tentang seseorang yang bertamu ke rumah seseorang. Jadinya daripada hadis ini kita mendapat faedah apa? Ada dua sisi kita boleh lihat. Yang pertama, Nabi nak ajarkan kepada tuan rumah. Contohnya ada tetamu, ada duyuf yang datang ke rumah kita. Jadi Nabi nak ajarkan, kalau orang datang rumah, maka apa yang perlu tuan rumah tu buat. Jadinya Nabi ajarkan, bila orang datang rumah kita, maka kita kena muliakannya, kena ikram. Seperti mana sediakan bantal untuk dia tidur, itu kalau dia bermalam. Andai kata dia tak tidur, maka kita sediakan bantal untuk dia duduk, iaitu kerusi ataupun tempat duduk. Jadi orang datang rumah tak adalah dia berdiri sahaja kan. Jemput masuk, tapi tak suruh duduk. Bukan macam tu. Jadinya Nabi ajarkan untuk kita sediakan tempat duduk untuk mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Nabi ajarkan kalau orang dibagi duhun, itu minyak wangi, maka ambil juga. Contohnya kita orang datang ke rumah ataupun di mana sahaja, macam hadis yang atas tadi tu, bila mana diberi minyak wangi maka jangan tolak. Dan yang ketiga itu adalah al-laban, iaitu susu. Susu ini memberi maksud makanan ataupun minuman. Susu ni sendiri dia ada dua kebaikan di dalamnya. Dia itu menghilangkan dahaga dan dia mengenyangkan. Adapun air yang lain, kebiasaannya dia hanya menghilangkan dahaga. Tapi untuk susu, ini ada dua kebaikan. Iaitu dia boleh ganti kepada makanan lah untuk susu. Jadi boleh ditafsirkan al-laban di sini adalah bila mana seseorang itu datang ke rumah, maka tuan rumah itu sendiri sediakan makanan dan juga minuman. Itu dari sisi tuan rumah. Adapun dari sisi tetamu yang hadir ke dalam rumah orang yang ingin dia ziarah ataupun ingin dia bertemu, maka apa yang perlu dia lakukan adalah la turaddu, iaitu jangan menolak. Jangan menolak. Jadi tuan rumah dah sediakan makanan, dah sediakan tempat duduk, dah bagi minyak wangi semua, maka kita sebagai orang yang hadir, orang yang datang, tetamu yang datang ke rumah, dia membawa rahmat. Jadi tuan rumah ni dia inginkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi disediakan macam-macam persiapan. Apatah lagi kalau orang yang nak datang tu gurunya, orang yang ada, orang kata ada pangkat, ada kedudukan, maka persiapannya tu lebih panjang, kan? Jadinya sebagai tetamu, bila kita dah dihidangkan semua ni, maka janganlah kita tolak. Kita pula sebagai tetamu kena meraihkan ataupun menghargai pemberian daripada tuan rumah tersebut. Kita tak tahu macam mana dia punya susah nak sediakan persiapan untuk kedatangan kita, untuk sambut kedatangan kita.
Bukan semua orang sama dia punya level ataupun dia punya orang kata kemewahan ataupun dia tu semuanya ada sama macam kita. Tidak. Mungkin orang yang kita datang ziarah tu dia orang yang susah, orang yang fakir miskin, tapi dia tahu kita nak datang, dia sediakan macam-macam, dia usaha untuk sediakan apa sahaja kelengkapan dan juga persediaan untuk sambut kita. Bila kita datang, kita tak terima, kita tolak. Cakap, tak apalah, saya tak nak lah. Daripada situ, boleh membuatkan hati mereka ini tersinggung ataupun berkecil hati. Dia kata, susah-susah aku sediakan, tapi bila tetamu datang, dia tak nak terima. Jadi daripada hadis ini, Nabi SAW nak ajarkan kepada kita semua, sekiranya kita jadi tuan rumah, maka kita siapkan persiapan ataupun persediaan untuk tetamu datang. Makanan, tempat duduk dan wangi-wangian apa semua disediakan. Dan sekiranya kita orang yang datang berziarah, maka kita kena menjaga juga hatinya tuan rumah. Bukan tuan rumah saja jaga hati kita, tapi kita pun menjaga hati tuan rumah. Daripada hadis ini, Nabi SAW mengajarkan daripada dua-dua sisi yang perlu kita ambil perhatian. Kadang-kadang kita tak perasan, kita pergi ziarah rumah orang, kemudian kita tak jaga hati tuan rumah. Takut-takut kita mengecilkan hati tuan rumah. Itu untuk hadis yang ke-218. Okay, ada sesiapa nak sambung bacaan hadis yang ke-219? Ustaz. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sallallahu alaihi wasallam, wangian lelaki adalah apa yang zahir iaitu kuat baunya tetapi tersembunyi warnanya. Adapun wangian bagi wanita pula zahir warnanya tetapi tersembunyi baunya. Ahsan. Itu adalah ciri-ciri ataupun macam mana minyak wangi untuk lelaki dan macam mana minyak wangi untuk perempuan yang kita kena amalkan ataupun yang kita kena buat. Yang pertama diberitahu, wangian lelaki adalah apa yang zahir, iaitu kuat baunya tetapi tersembunyi warnanya. Jadi minyak wangi lelaki ni dia ada bau, baunya tu kuat, maksudnya dapat dihidu daripada jauh, tapi warnanya kebiasaannya tak ada. Warnanya tak ada. Maksud warna tak ada ni, dia seakan-akan jernih ataupun kekuning-kuningan sedikit, maksudnya warnanya cair. Tapi untuk perempuan pula, wangian bagi wanita pula zahir warnanya tetapi tersembunyi baunya. Baunya tak ada. Bukan tak ada langsung. Kalau tak ada langsung tu bukan minyak wangi lah kan. Minyak wangi ni kita nak bau wangi tu. Jadi dia baunya tu tersembunyi. Ada tapi tersembunyi. Tersembunyi ni sesuatu yang ada tapi tak berapa. Ada tak ada begitu. Tapi warnanya tu zahir. Warnanya tu terang. Itu minyak wangi untuk wanita. Contoh yang diberikan minyak wangi lelaki ni macam apa? Diberikan contoh seperti air bunga mawar. Kalau kita biasa dengan air bunga mawar, maka seperti itu kan warnanya sama macam air biasa, tapi ada bau. Baunya tu ada. Kemudian seperti minyak wangi kasturi. Kasturi yang warnanya jernih tu, warnanya jernih tapi baunya tu ada. Kemudian untuk minyak wangi perempuan diberikan contoh seperti za'faran. Warnanya ada tapi baunya tu kurang. Dan juga diberi contoh lagi untuk minyak wangi perempuan ni seperti daripada kayu cendana. Saya tidak pasti baunya macam mana. Tapi maksudnya baunya tu tidak terlalu kuat. Itu untuk wanita.
Jadi daripada hadis ini menerangkan pula bahawasanya dalam syarahan Syama'il Muhammadiyah menceritakan untuk kaum wanita boleh memakai minyak wangi, akan tetapi tidak boleh terlalu kuat baunya. Apatah lagi sekiranya dia berada di luar rumah. Ini untuk cerita di luar rumah. Jadi wanita itu dilarang untuk memakai minyak wangi yang mana bila dia lalu di hadapan lelaki ajnabi, maksudnya lelaki yang bukan mahramnya. Contoh dia pergi ke shopping kompleks ataupun dia pergi ke majlis-majlis kenduri kahwin ataupun majlis apa sahaja. Maksudnya yang dekat situ ada lelaki yang bukan daripada kalangan keluarganya. Maka di situ dia tidak dibenarkan untuk memakai minyak wangi yang mana dapat menarik perhatian lelaki tadi. Andai kata dia lalu kan, ada lelaki yang tengah berdiri ataupun tengah duduk, kemudian wanita tadi ni lalu dan bau minyak wangi itu menarik perhatian lelaki tersebut, maka berdosa hukumnya. Jadi untuk wanita, sekiranya dia berada di luar rumah, maka dia tidak boleh pakai minyak wangi yang terlalu kuat sehingga menarik perhatian lelaki yang lain. Tapi sekiranya dia berada di rumah, sekiranya dia berada di dalam bilik, maka tidak menjadi masalah untuk dia pakai sebanyak mana pun minyak wangi yang dia nak pakai. Sebotol ke kan dia baru beli minyak wanginya sedap sangat, dia nak pakai semua, pakailah. Satu hari habis pun tak ada masalah. Tapi itu dengan syarat di dalam rumah lah ataupun di dalam bilik. Tapi sekiranya dia keluar dan dia lalu di hadapan lelaki yang bukan mahramnya, maka tak boleh untuk dia pakai minyak wangi yang terlalu kuat. Jadi untuk pertanyaan tadi, dia tanya sekiranya muslimat boleh pakai minyak wangi tak lepas ambil wuduk dan solat, Ustaz? Maksudnya nak pakai minyak wangi untuk sembahyang ke? Untuk minyak wangi, dia tidak menjadi masalah. Macam tadi saya bagi tahu lah, kalau dia solat di masjid, maka dia hanya boleh pakai minyak wangi itu sekadar untuk dia sahajalah yang baunya. Adapun nanti kalau dia lalu di hadapan lelaki, jemaah lelaki, kalau baunya itu kuat, menarik perhatian, maka nanti dia datang solat jemaah. Tapi dia dapat dosa. Kenapa? Sebab dia pakai minyak wanginya yang baunya kuat. Jadi boleh pakai, kebiasaannya minyak wangi yang roll tu kan, minyak wangi atar orang sebutkan, ataupun yang roll tu, itu biasanya baunya tidak terlalu kuat. Jadi sesuailah untuk kaum wanita nak pakai, nak bawa dalam beg pun senang. Boleh pakai, calik di tangan, kemudian boleh sapu pada badan. Kenapa yang diberitahu tak boleh untuk solat ataupun ketika berada di luar tak boleh pakai minyak wangi yang terlalu kuat? Kerana ada juga dalam hadis yang lain menceritakan bahawasanya untuk lelaki, untuk perempuan, yang mana dalam hadis disebutkan bahawasanya sekiranya perempuan itu pakai wangi-wangian, maka jangan solat isyak bersama kami, iaitu solat di masjid. Maksud wangian di sini adalah wangian yang terlalu kuat lah. Kalau wangian yang tidak terlalu kuat itu tidak menjadi masalah. Kemudian ada soalan, Ustaz, kalau lelaki ni sunnahnya pakai di mana minyak wangi? Adapun untuk minyak wangi, yang kebiasaannya diajarkan adalah kita sapu di bahagian nadi kita. Nadi kita di sini, maksudnya di saluran darah kita lah, dan juga di nadi. Yang bicara kita pada malam ini tak ada yang menceritakan maksudnya Nabi pakai itu dekat mana, tak ada. Tapi yang kebiasaannya yang diajarkan menerima minyak wangi itu sendiri adalah dengan telapak tangannya.
Kebiasaan kita terima minyak wangi daripada belakang kan. Diajarkan, ada guru yang mengajarkan bahawa sini terima minyak wangi itu dengan telapak tangan. Orang bagi minyak wangi kan, orang nak sapu minyak wangi, kita hulurkan tangan dan sapu. Itu kita sedang menerima sesuatu daripada pemberian orang. Itu yang kebiasaannya. Adapun untuk pakai di mana tu, itu kebiasaannya dia dipakai pada nadi, tempat saluran darah, ataupun boleh saja pakai di mana-mana. Mungkin sebelum ni ada menceritakan tentang minyak wangi. Ya, ada. Afwan. Ada cerita tentang minyak wangi. Nabi SAW ketika menerima minyak wangi, Nabi akan terima dengan tapak tangan. Nabi akan letak pada tapak tangan kirinya. Ini minyak wangi dan juga ada mengatakan minyak rambut. Nabi akan terima di sini. Kemudian Nabi akan sapu yang pertama itu di bahagian dahinya. Kenapa di bahagian dahi? Sebab dahi ini adalah tempat kita sujud. Seseorang hamba yang dekat, waktu dia dekat dengan Allah SWT dalam solatnya adalah ketika dia bersujud. Jadi disunatkan untuk sapu di bahagian dahi. Maksudnya bukan kita calik minyak wangi tu dekat dahi, tak, sapu di tangan, kemudian sapu di dahi. Itu tempat yang pertama, ataupun tempat yang antara tempat yang disunahkan untuk menyapu minyak wangi. Ini untuk semua, lelaki ataupun perempuan. Itu cerita tentang minyak wangi lelaki dan minyak wangi perempuan. Minyak wangi lelaki warnanya tu tak ada tapi baunya tu kuat. Minyak wangi perempuan pula baunya tu tak kuat tapi warnanya tu ada. Tamam. Terus siapa yang nak baca untuk hadis yang seterusnya? Saya Ustaz, insyaAllah. Bismillah. Boleh scroll bawah sikit. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, wangian lelaki adalah yang zahir, itu kuat baunya tapi tersembunyi warnanya. Adapun wangian bagi wanita pula zahir warnanya tapi tersembunyi baunya. Itu yang dibaca tadi. Tak bawah sikit ni, scroll. Abu Usman Al-Nahdi radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila diberikan minyak wangi kepada seseorang dari kamu, maka tidak boleh ia menolaknya kerana sesuatu yang wangi itu berasal dari syurga. Jadi pada hadis yang ke-220, Nabi beritahu orang bagi minyak wangi jangan tolak sebab sesuatu yang wangi itu datangnya daripada syurga. Terus hadis yang ke-222. Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu menyatakan pada satu hari beliau pergi menghadap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di hadapan Umar radhiyallahu anhu beliau telah meletakkan selendangnya dan berjalan dengan memakai kain sarung. Maka berkata Umar kepada Jarir, ambillah selendangmu. Kemudian Umar berkata kepada orang ramai, aku tidak pernah melihat orang yang lebih tampan daripada Jarir kecuali apa yang sampai kepada kami mengenai wajah Nabi Yusuf AS. Bismillah, daripada Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu menyatakan, pada suatu hari beliau pergi menghadap Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Jarir pada suatu hari dia pergi menghadap, ini dia pergi bertemu dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Kemudian Sayyidina Umar Al-Khattab ni macam kita tahulah, dia seorang khalifah, iaitu seorang pemimpin. Jadi bila sampai di hadapan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, jadi Sayyidina Jarir ni buat apa? Sayyidina Jarir ni meletakkan selendangnya, kemudian dia berjalan dengan memakai kain sarungnya. Maka Sayyidina Umar berkata kepada Sayyidina Jarir
radhiyallahu anhu. Apa Sayyidina Umar kata, ambillah selendangmu. Sayyidina Umar suruh Sayyidina Jarir ambil selendangnya balik. Jadi dia letakkan, kemudian ambil balik selendang tu. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata kepada orang ramai, aku tidak pernah melihat orang yang lebih tampan daripada Sayyidina Jarir kecuali apa yang sampai kepada kami mengenai wajah Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi dalam hadis ini menceritakan bahawasanya ketampanan Sayyidina Jarir radhiyallahu anhu ini mirip-mirip dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Jadinya apa kaitan? Dalam hadis ini tak ada cerita pun tentang minyak wangi. Kan kita dalam bab minyak wangi. Tapi apa kaitannya ni? Tak ada pun cerita tentang minyak wangi dalam hadis ini. Jadi dalam syarah Syama'il Muhammadiyah memberitahu bahawasanya sebab kenapa hadis ini dipilih dan dimasukkan di dalam bab wangian adalah antaranya disebutkan oleh Imam Ibn Hajar bahawasanya kebiasaan orang yang cantik, orang yang kemas, orang yang handsome, kan bahasa kita lah orang yang handsome, yang kemas, yang kacak, ni kebiasaannya. Kalau mereka jaga mereka punya penampilan, maka mereka juga pasti akan menjaga bau badan mereka. Yakni mereka tak akan biar baunya tu kurang enak, supaya orang yang melihat mereka, orang yang berjumpa dengan mereka akan menghidu bau yang wangi. Jadi Imam Ibn Hajar memberitahu bahawasanya hadis ini dipilih sebab apa? Sebab Sayyidina Jarir ini seorang yang kacak, seorang yang handsome, seorang yang mana dia punya perwatakan tu kemas. Jadinya kebiasaan orang yang kemas ni baunya tu wangi. Jadi sebab itu dipilih hadis ini dan dimasukkan ke dalam bab wangian. Tamam. Jadi itu selesai bab wangian untuk malam ini. Jadi kita akan sambung kepada bab yang seterusnya, iaitu bab mengenai pertuturannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi pertuturan ni apa? Pertuturan ni adalah percakapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi rasanya dalam yang melihat ataupun yang hadir pada malam ini, rasanya semuanya diberikan nikmat ataupun diberikan pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu untuk bercakap. Jadinya bila mana kita diberikan nikmat tersebut untuk bercakap, maka bercakaplah seperti mana kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercakap. Sebab apa? Sebab kita punya idola, kita punya ikutan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW ini adalah kekasih Allah. Jadi Allah bagi kita nikmat bercakap. Allah bagi juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bercakap sebagai satu contoh agar umatnya dapat mencontohi. Sebab itu Nabi bercakap dan kita juga pun bercakap supaya kita dapat mencontohi macam mana cara bercakap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah salah satu kita punya tujuan membaca Syama'il Muhammadiyah. Jadi bismillah, ada sesiapa yang nak baca hadis 223? Saya Ustaz, insyaAllah. Bismillah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bercakap dengan cepat seperti mana kamu semua bercakap. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bercakap, baginda akan bercakap dengan jelas dan terperinci. Orang yang duduk bersama baginda sallallahu alaihi wasallam akan dapat menghafalnya. Jadi hadis ini memberitahu bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baginda tidak cakap langsung
di mana kali bercakap itu seperti kita semualah orang biasa bercakap. Macam saya pun kadang-kadang cakapnya laju. Kadang-kadang yang dengar ataupun yang nak catat tu tak sempat sebab laju bercakapnya. Jadi Nabi SAW bercakap itu perlahan. Masuk perlahan tu bukan orang kata slow-mo. Bukan. Perlahan di sini adalah memberi maksud apa yang Nabi cakap tu kita dapat tangkap terus. Apa yang Nabi sampaikan kita dapat faham. Itu maksud apa yang ada di dalam hadis ini. Jadi Nabi SAW bercakap itu dengan jelas dan terperinci. Bila Nabi cakap, orang faham terus apa yang Nabi sampaikan, orang dapat ambil dan amalkan. Kemudian di akhir hadis itu disebutkan, orang yang duduk bersama dengan baginda akan dapat menghafalnya. Kita tengok dekat sini, dekat akhir tu. Orang yang duduk dengan Nabi dapat hafal apa yang Nabi sampaikan. Jadi macam mana penyampaian Nabi SAW ni sebenarnya? Macam mana? Kita, contoh orang yang nak hafal Al-Quran kan. Kita hafal Al-Quran, kita ulang. Tak masuk-masuk. Hafal surah pendek je pun, ulang-ulang tak masuk-masuk. Tapi dalam hadis ini memberitahu bahawasanya bila mana Nabi SAW bercakap, orang yang duduk dengan Nabi itu boleh dapat hafal apa yang Nabi SAW sampaikan. Ini bagaimana ciri-ciri yang ada pada diri Nabi SAW. Maksudnya Nabi bukan hanya sampaikan daripada dirinya, tapi Nabi sampaikan ini daripada hati, dan Nabi sampaikan apa yang keluar daripada mulut Nabi itu disertakan dengan cahaya yang ada pada Nabi Muhammad SAW, sehingga kan orang yang dengar dapat terus hafal. Orang yang duduk dapat hafal. Jadi perkataan duduk dalam hadis ini, man jalasa ilaihi, orang yang duduk dengannya, orang yang duduk dekat dengan Nabi dapat hafal. Jadi dalam Syarah Syama'il Muhammadiyah dia menerangkan, jadi duduk ni duduk yang macam mana? Takkan duduk sahaja dapat hafal terus. Duduk di sini diterangkan dalam Syarah Syama'il Muhammadiyah, man jalasa indahu wa asgha ilaihi, orang yang duduk dengan Nabi dan dia memberikan perhatian dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan duduk sahaja, orang yang duduk dan diam serta mendengarkan apa yang Nabi sampaikan. Sebab apa? Sebab diberitahu dalam syarah, wal julus laisa yufid, orang yang duduk saja tidak memberikan faedah apa-apa. Maksudnya dia tak dapat ambil apa yang Nabi sampaikan. Fal murad man asgha ilaihi wa illam yajlis, dan yang murad ataupun maksud daripada perkataan duduk di sini adalah orang yang diam dan dengar akan perkataannya Nabi Muhammad SAW. Wa illam yajlis, walaupun dia tak duduk. Walaupun dia tak duduk tapi didengar, maka dia termasuk dalam hadis ini, iaitu man jalasa ilaihi. Jadi bukannya orang yang duduk sahaja, orang yang berdiri pun dapat mendengarkan ataupun dapat menghafal apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ditambahkan dalam syarah, dia bagi tahu apa? Walau minal kuffar alladzi la raghbata lahum fi sima'ihim. Walaupun orang-orang kafir yang tak ada keinginan pun nak dengar apa yang Nabi sampaikan, tapi bila mana dia diam dan dengar, dia pun dapat hafalkan. Bukan orang Islam, orang kafir pun dapat hafal apa yang Nabi sampaikan. Jadi macam mana penyampaian Nabi Muhammad SAW sampaikan, bukan orang Islam, orang kafir yang tak beriman pun kalau dengar dia dapat hafal. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Begitu hebat, begitu telitinya, begitu terperincinya penyampaian Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan pada malam ini pun tuan-tuan, puan-puan semua yang ada dalam ni pun dapat terima dengan jelaslah
Mudah-mudahan saya pun dapat amalkanlah apa yang ada dalam hadis ini, insya-Allah. Itu untuk hadis yang ke-223. Kemudian hadis yang ke-224. Silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengulangi perkataan baginda sebanyak 3 kali agar dapat diingati darinya. Tamam. Hadis yang ke-224 daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengulangi perkataan baginda sebanyak 3 kali. Apa tujuannya? Agar dapat diingati darinya. Jadi ulama membahaskan 3 kali ini macam mana? 3 kali ini, mengulangi 3 kali itu adakah Nabi sebut sekali, kemudian Nabi ulang lagi 3 kali. Jadi dalam syarah Syama'il Muhammadiyah memberitahu bahawasanya maksud Nabi ulang 3 kali itu adalah yang pertama perkataan Nabi sebut, kemudian Nabi ulangan itu adalah sebanyak 2 kali. Jadi bila dihimpunkan semuanya, maka jadilah 3. Sebab apa? Sebab kalau Nabi sebut sekali, kemudian Nabi ulang 3 kali, maka keseluruhannya itu sudah menjadi 4. Jadi dalam syarah memberitahu bahawasanya maksud mengulangi 3 kali itu adalah sekali apa yang Nabi sampaikan pada permulaan, kemudian yang lagi 2 itu adalah pengulangan agar orang dapat ingat apa yang Nabi sampaikan. Jadi tidak mustahil ataupun tidak peliklah macam mana orang boleh hafal, sebab Nabi bila sampai kepada sesuatu yang penting, Nabi akan ulang. Dan ada ulama memberitahu bahawasanya Nabi ulang ini pada perkataan-perkataan yang penting. Maksudnya ada benda yang penting yang Nabi tekankan, Nabi akan ulang sebanyak 3 kali. Jadi tidak hairan untuk hadis yang pertama tadi, macam mana orang boleh hafal apa yang Nabi sampaikan? Disebabkan Nabi mengulangnya 3 kali kerana Nabi ingin memberitahu bahawasanya perkara ini adalah perkara yang penting. Okey, baik. Berkaitan dengan mengulangi 3 kali ini, hikmah yang ada, yang diletakkan di dalam pengulangan sebanyak 3 kali ini. Yang ada kertas, yang ada buku boleh catat, ataupun yang ada di handphone, di nota pun boleh tulis. Yang pertama, hikmah mengulangi 3 kali ini. Kita menyebut, bila mana kita menyebut sesuatu perkataan pada kali pertama, maka sebutan kita itu ataupun perbuatan kita pada kali pertama itu adalah untuk lil isma', iaitu untuk didengari. Contoh, kita bercakap, hari ini kita akan baca Syama'il Muhammadiyah. Jadi itu kali pertama kan. Jadi kali pertama ni kita hanya dengar sahaja. Dengar. Ya, dengar sahaja. Tapi sekiranya kita ulang kali yang kedua, hari ini kita akan baca Syama'il Muhammadiyah. Jadi pengulangan yang kedua ini diberitahu bahawasanya ianya adalah untuk menarik perhatian ataupun pemahaman seseorang. Jadi bila diulang 2 kali, maka orang akan, dia cakap apa tadi? Bila pengulangan yang kedua tu, maka dia dah mula untuk memberi perhatian. Itu yang kedua. Adapun pengulangan yang ketiga ataupun sebutan yang ketiga itu adalah tafakkur, iaitu untuk kita ni berfikir tentang apa yang disampaikan oleh seseorang. Jadi pengulangan yang sebutan yang pertama itu adalah untuk dengar ataupun didengari sahaja. Kemudian sebutan seseorang itu yang kedua adalah untuk diberikan perhatian ataupun pemahaman. Dan yang ketiga adalah untuk tafakkur, iaitu dia dah mula ambil perkataan tersebut dan dia berfikir apa yang ada pada penyampaian tersebut. Jadi itu hikmah kenapa diulang sebanyak 3 kali. Tamam. Dapat faedah ni, dapat hikmah pengulangan sebanyak 3 kali ni.
Tamam. Ahsan tu. Kemudian daripada hadis ini juga kita sebagai orang yang ingin menyampaikan ataupun sebagai guru, maka faedah yang boleh diambil daripada hadis ini adalah yang pertama. Ini faedah untuk seorang penyampai. Seorang penyampai, seorang apa lagi, pendakwah, seorang guru. Jadi ada faedah yang boleh kita ambil. Ini pun boleh tulis juga, boleh catat juga. Yang pertama faedahnya adalah perlahan-lahan dalam menyampaikan. Yang pertama, perlahan-lahan dalam menyampaikan. Kemudian yang kedua adalah berusaha untuk kita membantu orang faham. Yang kedua, kita berusaha untuk bantu orang tu faham. Yang pertama tadi apa? Yang pertama, bila kita nak sampaikan tu perlahan-lahan, satu-satu. Orang kata step by step. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita bantu, kita usaha. Maksudnya kita cari cara. Contoh, apa yang saya lihat semasa saya belajar di Tarim, saya belajar sampai sana saya masuk kelas bahasa Arab. Sebab saya tak ada basic bahasa Arab, jadi sampai sana saya masuk kelas bahasa Arab. Jadi yang ajar bahasa Arab itu adalah orang Arab. Orang Arab, dia mengajar kita, orang Asia ni, bahasa Arab. Tapi gurunya itu orang Arab. Jadi macam mana dia nak terjemahkan dekat kita, yang mana dia pun tak tahu bahasa Melayu. Boleh bayangkan, seorang guru daripada orang Arab, diajarkan orang Melayu bahasa Arab. Jadi macam mana orang Melayu tak ada bahasa Arab, macam mana dia nak faham? Jadi daripada situ saya dapat ambil faedah untuk yang kedua ni, iaitu dia berusaha, dia cari cara dengan buat gaya, dengan lukis, dengan apa sahaja untuk dia memberi kefahaman kepada orang yang mendengarnya. Itu faedah. Faedah yang ketiga adalah untuk seorang pendakwah ataupun seorang penyampai, dia mengulang sebanyak 3 kali apa yang poin-poin ataupun info-info yang penting supaya orang dapat catat, supaya orang dapat faham dengan jelas akan penyampaiannya. Tadi yang pertama, yang sebelum ni tadi kita bagi apa? Faedah ataupun hikmah mengulang 3 kali, betul? Kemudian yang kedua ni adalah faedah yang boleh seseorang yang nak ajar ataupun seorang yang nak dakwah tu, dia perlu ada 3 perkara ni. Yang pertama, bila nak sampaikan tu perlahan-lahan. Yang kedua, usaha, cari cara macam mana nak orang faham. Yang ketiga adalah ulang sebanyak 3 kali supaya kita dah, salah satunya mengikut sunnah Nabi SAW, dan sudah pasti dalam sunnah Nabi ada kejayaan dan orang dapat faham dengan apa yang kita ingin sampaikan. Tamam. Okay, hadis yang terakhir untuk malam ini. Bismillah. Nak baca? Hadis yang terakhir untuk malam ini, sebelum kita tutup. Hadis ini agak panjang sedikit. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh scroll bawah tak? Ustaz, slide yang terus. Bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu menyatakan, aku telah bertanya bapa saudaraku Hindun bin Abi Halah yang sangat pandai menggambarkan sesuatu. Aku berkata, gambarkan kepadaku bagaimanakah cara Rasulullah SAW bercakap. Dia berkata, Rasulullah SAW adalah seseorang yang bersilih ganti kedukaan, sentiasa berfikir, tiada baginya waktu rehat, panjang diamnya dan tidak bercakap pada perkara yang tiada keperluan.
Baginda SAW memulakan dan mengakhiri perbicaraan dengan nama Allah. Baginda bercakap dengan sedikit perkataan tetapi padat bermakna. Cakapnya terang dan jelas, tidak lebih dan tidak kurang, tidak kasar dan tidak merendahkan. Baginda SAW sentiasa memuliakan nikmat walaupun sedikit dan sama sekali tidak pernah mencelanya sesuatu pun. Baginda tidak pernah mencela dan memuji makanan. Urusan dunia dan isinya tidak pernah membuat baginda marah. Jika kebenaran dilanggar, baginda tidak akan berdiam sehingga kebenaran itu ditegakkan. Bawah sikit. Baginda SAW tidak pernah marah dan tidak memperjuang kepentingan peribadi. Ketika menunjukkan sesuatu, baginda sentiasa menggunakan seluruh tapak tangannya. Apabila kagumkan sesuatu, baginda sentiasa membalikkan telapak tangannya. Ketika bercakap, baginda sentiasa menggunakan tangan untuk menjelaskan perkataan dan memukul telapak tangan kanan ke telapak ibu jari kiri. Ketika marah, baginda SAW berpaling dan mengalihkan wajahnya. Ketika gembira, baginda SAW menundukkan wajahnya. Semua ketawa baginda SAW hanyalah senyuman dan gigi baginda nampak seperti gugusan awan, iaitu putih bercahaya. Bismillah. Hadis yang terakhir untuk malam ini sedikit panjang. Kita akan syarahkan ataupun ceritakan mana yang sempat untuk malam ini, insyaAllah. Jadi yang pertama, hadis ini daripada Sayyidina Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Dia berkata apa? Aku telah bertanya bapa saudaraku. Sayyidina Hasan bin Ali bertanya kepada bapa saudaranya, iaitu Hindun bin Abi Halah. Jadi siapa Hindun bin Abi Halah ni? Hindun bin Abi Halah ini adalah salah seorang daripada anaknya Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, iaitu isteri kepada Nabi Muhammad SAW. Anak yang mana? Anak sebelum Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha berkahwin dengan Rasulullah SAW. Jadi pangkat Hindun bin Abi Sayyidina Hindun bin Abi Halah ni adalah pakcik kepada Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Jadi sebab itu dia tanya, aku boleh tanya kepada bapa saudaraku. Jadi Sayyidatina Khadijah sebelum dia berkahwin dengan Nabi Muhammad SAW, diceritakan bahawasanya beliau mempunyai 3 orang anak. Yang pertama Halah, yang kedua Hindun dan yang ketiga Al-Tahir. Jadi Abi Halah ni diambil sebenarnya nama anak yang pertama, iaitu Abi Halah, bapa kepada Halah. Jadi Sayyidina Hindun bin Abi Halah ni seseorang yang pandai menggambarkan sesuatu. Kalau cakap cerita tentang ni, nanti dia ceritakan. Cuba gambarkan tentang peperangan ini, maka dia akan gambarkan. Itu Sayyidina Hindun bin Abi Halah. Maka diminta oleh cucu Nabi Muhammad SAW untuk dia menggambarkan bagaimana Nabi Muhammad SAW punya ciri-ciri atau perwatakan. Jadi yang pertama adalah disebutkan, dia kata Rasulullah SAW adalah seseorang yang bersilih ganti kedukaannya. Bersilih ganti kedukaannya. Maksudnya macam mana? Maksudnya adalah kedukaan ini adalah huzun, itu sedih. Jadi Nabi akan sentiasa bila selesainya satu peristiwa yang sedih, maka tak lama kemudian akan datangnya kesedihan yang lain. Maka selepas itu akan datangnya lagi kesedihan yang lain. Itu Nabi Muhammad SAW. Dan diberitahu bahawasanya al-huzun ataupun sedih ini adalah sifat para anbiya yang terdahulu. Jadi apa maksud sedih ini sebenarnya? Maksud sedih ini adalah merasakan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian disebutkan lagi bahawa kadar ilmu seseorang itu bergantung kepada berapa banyak ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tak mempunyai ilmu yang tinggi melainkan tinggi juga ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Di antara orang-orang yang ada merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah daripada kalangan ulama, iaitu orang-orang yang berilmu. Kemudian Nabi SAW bersilih ganti kedukaan, sentiasa berfikir. Maksud Nabi sentiasa berfikir tentang umatnya, tentang agamanya, tentang bagaimana nak sebarkan dakwahnya. Kemudian tiada baginya waktu rehat. Bila orang dah selalu berfikir, maka bila pula waktu untuk dia berehat? Dan ada disebutkan dalam Syarah Syama'il Muhammadiyah, maksud tidak berehat di sini adalah hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hatinya itu sentiasa berzikir, sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala di sepanjang kehidupannya. Kemudian panjang diamnya dan tidak bercakap pada perkara yang tiada keperluan. Dan Nabi SAW ni diamnya itu panjang. Maksud diamnya itu panjang adalah Nabi lebih banyak berdiam daripada bercakap tentang perkara-perkara yang tidak perlu. Jadi bila mana kita tengok, bila orang yang banyak berfikir, Imam Ibn Hajar bagi tahu, orang yang banyak berfikir maka dia automatik dia akan diam. Orang yang banyak berfikir, Imam Ibn Hajar bagi tahu, kalau orang ni banyak berfikir maka automatik dia akan diam. Macam kita tengok, orang yang ada masalah. Orang yang ada masalah maka dia akan duduk dan dia akan fikir macam mana nak selesaikan masalah aku ni. Jadi adakah kita akan tengok dia tu bercakap? Adakah dia tengok dia tu pergi bersembang semua? Tidak. Dia akan duduk bersendirian dan dia akan fikir macam mana nak selesaikan masalah ini. Jadi macam tu juga Rasulullah SAW yang sentiasa berfikir tentang umatnya daripada hidupnya sehingga dia nak meninggal dunia nanti pun dia tetap berfikir tentang umatnya. Maka Nabi adalah seorang yang banyak diamnya daripada bercakap. Kemudian baginda memulakan dan mengakhiri perbicaraan dengan nama Allah. Nabi mulakan percakapannya dengan Bismillah dan diakhiri dengan Bismillah. Jadi Habib Ali Zainal Abidin memberitahu, menerangkan tentang Bismillah ini bukanlah Nabi mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Nabi bercakap, kemudian nak tutup pun Nabi Bismillahirrahmanirrahim. Tidak. Tapi ada ulama yang menerangkan bahawasanya maksud daripada Nabi mula dan akhir dengan Bismillah adalah penyampaian Nabi Muhammad SAW itu dipenuhi dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda bercakap dengan sedikit perkataan tetapi padat bermakna. Nabi tak cakap sesuatu yang panjang. Nabi cakap sesuatu yang ringkas tapi maknanya tu sampai. Maknanya itu sampai kepada pendengar. Kemudian cakap ni terang dan jelas, tidak lebih dan tidak kurang. Nabi cakapnya itu jelas, tidak terlalu banyak, panjang lebar dan tidak terlalu singkat sampai orang tak boleh nak faham. Kemudian percakapan Nabi itu tidak kasar. Nabi ni orang ini bercakapnya lembut. Nabi ni seorang pemimpin, seorang ketua, tapi Nabi punya percakapan tu bukan percakapan yang kasar. Bukan kita ni ketua, kita boleh marah-marah orang suka hati. Bukannya kita ni seorang pemimpin, kita boleh meninggikan suara tanpa ada hajat. Tidak. Nabi itu juga contoh. Nabi seorang pemimpin, tapi percakapan Nabi bukan percakapan yang kasar. Dan Nabi tidak merendahkan orang lain. Nabi tidak merendahkan sesiapa pun, tidak. Baginda sentiasa memuliakan nikmat walaupun sedikit. Nikmat yang ada pada Nabi, Nabi akan muliakan walaupun sedikit. Dan sama sekali tidak pernah mencelanya sesuatu pun. Macam kita tengok contoh Nabi bila makan. Nabi, kita dah baca ada sebelum ni kan, ada tentang makan. Nabi bila Nabi tak suka pada makanan, sesuatu makanan, maka Nabi tidak akan mencelanya.
Macam dalam hadis yang kita baca sebelum ni, bila Nabi tak suka apa Nabi buat, Nabi akan tinggalkan makanan tersebut tanpa mencelanya. Nabi tak ada kata, tak sedap lah. Sebab apa? Sebab itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian baginda tidak pernah mencela dan memuji makanan, urusan dunia dan isinya tidak pernah membuat baginda marah. Nabi tak pernah marah tentang urusan dunia. Tapi kalau berkaitan dengan akhirat, berkaitan dengan agama, maka Nabi akan ambil berat betul-betul. Tapi ada pun tentang urusan dunia, Nabi tak ambil sungguh-sungguh. Maksudnya sekiranya urusan dunia itu berkaitan dengan akhirat, mendapatkan kebaikan akhirat, maka itu dikira kebaikan perkara akhirat. Tapi sekiranya hanya urusan itu urusan dunia semata-mata, maka Nabi tak ambil berat sangat. Nabi tak terlalu marah ataupun Nabi tak buat sesuatu yang lebih-lebih untuk perkara yang hanya dapat keuntungan dunia sahaja. Kemudian jika kebenaran dilanggar, baginda tidak akan berdiam sehingga kebenaran itu ditegakkan. Ini dikatakan tadi, kalau berkaitan dengan agama, maka Nabi akan ambil berat betul-betul. Kemudian baginda tidak pernah marah dan tidak memperjuang kepentingan peribadi. Nabi bila buat sesuatu, bila susun sesuatu, bila aturkan sesuatu, bila contoh kita tengok dalam peperangan, bila Nabi susun macam mana strategi ataupun taktik peperangan itu, Nabi bukan hanya nak untuk kepentingan diri sendiri saja, untuk Nabi saja, tidak, tapi untuk agama Nabi Muhammad, iaitu agama Islam. Nabi buat sesuatu, Nabi susun sesuatu, kepentingannya bukan untuk Nabi tapi untuk agama. Kemudian ketika menunjukkan sesuatu, baginda sentiasa menggunakan seluruh tapak tangannya. Maka bila Nabi nak tunjukkan sesuatu, Nabi akan guna tapak tangan semua ni. Kita kan kalau tunjukkan pakai jari kan, ada pakai ni, ada yang macam ni kan. Tapi Nabi SAW bila tunjuk, Nabi akan tunjuk dengan telapak tangannya. Daripada sini kita dapat belajar bagaimana Nabi SAW itu bermuamalah ataupun berinteraksi dengan orang lain. Jadi Nabi akan berikan sepenuhnya. Macam kalau kita ingat Ustaz Ali Imran pada hari pertama menerangkan tentang percakapan Nabi Muhammad SAW, Nabi bila bercakap dengan orang, Nabi akan berdusing dengan seluruh tubuhnya. Itu macam mana interaksi Nabi Muhammad SAW dengan orang lain. Kemudian apabila kagumkan sesuatu, baginda sentiasa membalikkan telapak tangannya. Ketika bercakap, baginda sentiasa menggunakan tangan untuk menjelaskan perkataan dan memukul telapak tangan kanan ke telapak ibu jari kiri. Kemudian ketika marah, baginda berpaling dan mengalihkan wajahnya. Jadi daripada tadi itu kita dapat lihat bahawasanya Nabi ini bila bercakap, bila menyampaikan sesuatu, Nabi bukan hanya tangannya diam saja, tidak. Tangannya itu akan bergerak sekali mengikut apa yang ingin disampaikan supaya orang dapat tengok bahawasanya dia ni nak sampaikan betul-betul ni. Tunjuk dengan tunjuk tapak tangan. Bila nak buat isyarat, bila tunjuk angka nombor, maka Nabi akan gerakkan jarinya. Macam contoh Nabi bagi tahu aku dan anak yatim itu seperti dua jari ini. Itu bila Nabi sampaikan sesuatu, Nabi akan gunakan isyarat tangan untuk supaya lebih jelas. Kemudian ketika marah, Nabi akan berpaling. Kita kalau marah seseorang, bila marah seseorang, adakah kita akan tengok dia, kita dah marah dia, tapi adakah kita akan tenung pada tidak kan? Jadi macam itu juga, Nabi SAW ajarkan seperti itu. Bila marah, maka Nabi akan berpaling daripada orang tersebut supaya kemarahan tadi itu turun. Supaya kemarahan tadi itu menurun. Itu Nabi. Nabi pun bila marah seseorang, Nabi akan alihkan pandangannya. Maka kita yang jauh lebih tinggi egonya, kita yang jauh lebih banyak dosanya, kita yang jauh lebih gelap hatinya, maka lebih-lebih lagi kita kena buat lebih daripada itu. Bukan hanya
mengalihkan pandangan, tapi yang seperti yang diajarkan, kalau seseorang itu marah, maka pergi ambil wudhu. Pergi ambil wudhu. Dengan wudhu, ianya dapat menyejukkan hati kita. Nabi seorang yang pemaaf pun bila marah Nabi alihkan wajahnya. Itu hanyalah untuk Nabi ajarkan kepada umatnya supaya kita bila marah seseorang, kita jangan terus menghadapnya lagi supaya tidak bertambah kemarahan itu, nanti tak berhenti. Tapi kita alihkan sekejap supaya kita dapat merendahkan ataupun menurunkan kemarahan tersebut. Kemudian sikit lagi, ketika gembira, baginda menundukkan wajahnya. Ketika gembira, Nabi akan tundukkan wajahnya. Semua ketawa baginda hanyalah senyuman. Dan gigi baginda nampak seperti gugusan awan yang putih bercahaya. Jadi Nabi punya ketawa hanyalah senyuman semata-mata. Tak ada keluar suara. Kita kalau ketawa itu faham lah kan. Bila mana ceritanya kelakar pula, maka ketawanya tu kalau duduk dalam rumah, duduk di ruang tamu tu, kalau tingkat atas tu boleh dengar ketawanya. Jadi bayangkan macam mana betapa kelakarnya cerita yang kita tengok tu kan. Tapi Nabi SAW bila mana ketawa, Nabi pun bergurau juga. Nabi pun ada ketawa, tapi ketawanya Nabi Muhammad SAW hanyalah dengan senyuman. Nanti malam esok kita akan sambung baca Syama'il Muhammadiyah pada bab menyatakan ketawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka besok nanti jangan lupa masuk. Jangan lupa masuk lagi untuk besok supaya kita dapat belajar macam mana pula Nabi sallallahu alaihi wasallam ketawa. Jadi insya-Allah mudah-mudahan sedikit perkongsian pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambahkan pengetahuan dalam diri kita, dalam hati kita, pengetahuan tentang siapa, tentang kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala dengan keberkatan kita masuk bacaan Syama'il Muhammadiyah pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita untuk bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala dengan keberkatan malam hari Isnin ini, Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita dengan keberkatan malam hari kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu hari Isnin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala temukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi kita, dalam keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam gembira melihat kita di dalam mimpi. InsyaAllah. Amin. Allahumma amin. Jazakumullah khair kepada semua yang hadir pada malam ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat terus sama-sama dengar, sama-sama hadir bacaan Syama'il yang seterusnya insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup kita punya bacaan Syama'il Muhammadiyah pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.